kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Al-Quran. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun dengan yang lain daripada rasul-rasulnya, yakni rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, yakni orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami dengar dan kami paham, dan dalam masa yang sama mereka sentiasa berdoa, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kami kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali terima kasih ucapkan kepada seluruh ahli daulat kelas Masjid Bukit Indah, pengurus, para pengurus, setiap peserta rendah hati, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurnianya kepada kita, dan insyaallah mudah-mudahan segala kurnianya itu memandu kita dan juga meluruskan jalan kita ke arah jalan yang diberkati dan juga diridai dari sisinya insyaallah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan perbezaan di antara akidah Sunni dan juga Syiah. Yang mana kita lagi masih membicarakan tentang isu akidah dan juga pemikiran semasa yang wujud di Malaysia, dan perbicaraan kita masih lagi menunggu dan juga masih lagi fokuskan tentang bab yang berkaitan dengan Syiah. Jadi perbezaan antara akidah kita dan juga akidah mereka, antara kepercayaan mereka yang seakan-akan hampir sama dengan kita, dan adakah kepercayaan itu benar ataupun bercanggah dengan kepercayaan kita. Maka kita akan menyambungnya lagi pada malam ini pada perbincangan yang berkaitan dengan keimanan kepada para rasul. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas tentang perbezaan di antara kita dan juga mereka dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan antara kita dan juga mereka dalam beriman kepada para malaikat. Perbezaan antara kita dan juga mereka ketika mana mereka membicarakan tentang Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini bahawa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang sempurna, merupakan sumber yang teragung, yang menjadi panduan, yang menjadi pedoman, yang menjadi kita kata sebagai rujukan utama bagi umat Islam. Sedangkan Syiah mereka percaya bahawa Al-Quran itu mempunyai apa yang dinamakan sebagai tahrif, apa yang dinamakan sebagai penyelewengan, dan mereka menganggap Al-Quran yang ada pada hari ini sebagai sesuatu yang tidak lengkap dan juga tidak sempurna. Namun yang anehnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam keadaan mereka kata Al-Quran itu tidak lengkap, tidak sempurna, diselewengkan, dihilangkan ayat itu dan juga dihilangkan ayat ini, mereka tetap membaca Al-Quran Mushaf Utsmani yang sama. Dan dalam masa yang sama mereka tidak pernah mengeluarkan Al-Quran versi mereka yang mereka kata sebagai Al-Quran yang sempurna dan juga Al-Quran yang lengkap. Cuma mereka dakwa ya, dalam ceramah-ceramah mereka, dalam kuliah-kuliah mereka, mereka dakwa ya kepada puan-puan yang berhormat Allah, kami ada sesuatu yang lebih baik daripada ahli sunnah. Tapi tak pernah mereka menunjukkan atau menunjukkan kepada kita apa yang mereka katakan sebagai yang lebih baik daripada apa yang ada pada versi ahli sunnah wal jamaah yang disebut sebagai Mushaf Utsmani. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apakah yang menyebabkan mereka mengatakan Al-Quran itu terseleweng ataupun diselewengkan, mengandungi kekurangan, dibuang ayat-ayat yang tertentu? Ada dua faktor. Faktor yang pertama, perbezaan pandangan politik, dan faktor yang kedua adalah kerana mereka ingin meruntuhkan kredibiliti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bagi mereka, andai kata mereka berjaya meruntuhkan kredibiliti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mewujudkan persepsi ataupun dengan mewujudkan direktif bahawa para sahabat ini merupakan orang yang jahat, para sahabat ini merupakan orang yang tidak menyampaikan ilmu dengan benar, maka mereka dapat meruntuhkan keseluruhan pandangan yang dikemukakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah bangkit mempertahankan
perkara ini, bangkit mempertahankan Al-Quran dan juga bangkit mempertahankan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka bukan sahaja mempunyai nilai hubungan fizikal, tetapi mereka mempunyai hubungan yang sangat rapat dan juga hubungan sentimental dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dinilai mereka sebagai golongan yang sehingga Allah Subhanahu wa taala dinilai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dinilai mereka sebagai golongan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey. Jadi perbezaan pandangan ianya merupakan suatu kebiasaan, tetapi perbezaan pandangan yang membawa kepada kesesatan dan juga perbezaan pandangan yang membawa kepada keluarnya daripada jalan yang benar, maka itulah perbezaan pandangan yang tidak sehat. Dan itulah yang berlaku dalam sejarah awal Islam dan pemain Allah, sehingga mewujudkan aliran-aliran dan juga mazhab-mazhab yang tertentu dalam kalangan umat Islam, sehingga dunia Islam yang asalnya bersatu padu mereka terpecah disebabkan oleh perbezaan-perbezaan ini. Kemudian insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pula kepada perbahasan yang seterusnya, yaitu perbahasan yang berkaitan dengan keimanan kepada para rasul, keimanan para rasul dan juga para nabi. Kepercayaan kepada rasul adalah rukun keempat daripada rukun iman yang diyakini oleh kita ahli sunnah wal jamaah berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'aminu billahi wa rasul, fa'aminu billahi wa rasul. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, ayat kepada rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasulnya bagi menjelaskan dan membimbing umatnya ke jalan yang lurus dan juga jalan yang diredai. Artinya tugas para nabi adalah untuk menerangkan, ataupun disebut dalam surah Al-Mulk yang selalu kita baca, tugas para nabi ini sebagai basyirah pada satu keadaan memberi kabar gembira, dan pada masa yang sama mereka ini juga merupakan nazir, yakni orang yang memberi kabar ingatan dan juga memberi amaran kepada pelaku-pelaku bangsa. Alam yaknikum nazir, adakah tidak datang kepada kamu? Kata Allah Subhanahu wa taala memberi ingatan, dan jawab orang-orang kafir yang dicampakkan ke dalam neraka itu, mereka kata bala qad ja'ana nazir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin. Dia kata bala, ya. Dan kata para ulama, penggunaan perkataan bala dalam ayat itu menunjukkan kepada ya yang sungguh-sungguh. Kerana ya dalam bahasa Arab ini dia boleh pergi na'am satu, manakala satu lagi bala. Na'am, yes. Bala pun yes, kita tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Tapi bala itu menunjukkan kepada ya yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian ditingkaskan lagi dengan perkataan qad ja'ana. Perkataan qad itu merupakan harfu taukid, huruf yang berbentuk penegasan, yang menunjukkan bahawa sungguh benar telah datang kepada kami para rasul. Tapi bila datang para rasul kepada kami, apa yang kami buat? Kami dustakan. Bukan setakat kami dustakan, bahkan kami meleceh-lecehkan para rasul, kami menyombong diri dan kami merendah-rendahkan mereka dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu pun kepada kamu, dan kamu ini termasuk dalam kalangan golongan yang benar-benar sesat atau golongan yang benar-benar jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut tentang keadaan ahli neraka pada hari akhirat, yang mana mereka membuat declaration bahawasanya mereka ini benar-benar telah melakukan kejahatan dan benar-benar telah melakukan kesilapan, dan kesilapan mereka itu jelas, dan dengan kejelasan kesilapan itu layak untuk mereka memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan nazir di sini merujuk kepada apa? Merujuk kepada pemberi ingatan dan juga pemberi amaran. Dan siapa pemberi amaran dan juga ingatan itu tidak lain dan juga tidak bukan ialah para nabi dan juga para rasul yang diutuskan bertujuan untuk membimbing umatnya, untuk membimbing hamba Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus dan juga diredai. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala khusus bagi sesiapa sahaja yang mempercayai para rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang ke-152 surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala sebut wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum
wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul, dan mereka pula tidak membeza-bezakan seorang pun di antara Rasul-Rasul itu, yakni tidak meletakkan, tidak dengan arti kata tidak menjadikan ada Rasul yang mereka percaya, ada Rasul yang mereka tidak percaya. Maknanya mereka mempercayai keseluruhan para Rasul berdasarkan kepada kedudukan mereka, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu Allah akan memberikan kepada mereka pahala. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Okey. Perkara ini, yakni keimanan dan juga kepercayaan kepada Rasul ini disepakati bersama antara Sunni dan Syiah. Maknanya Syiah pun percaya Rasul. Sunni lebih jelas tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sudah tentu kita akan mempercayai adanya Rasul. Namun, namun itulah yang ada perbezaannya. Namun, wujud perbezaan pendapat yang mendasar, yakni perbezaan pendapat yang sangat mendalam. Apabila Syiah berusaha menyamakan para Rasul dengan imam-imam mereka, yakni dengan imam-imam Syiah, dan meletakkan kedudukan imam-imam itu setara ataupun hampir setara dengan para nabi dan juga para Rasul. Maka di situlah berlaku perbezaan antara kita dan juga mereka. Mereka berpandangan bahawa imam ataupun wilayah adalah masalah agama yang paling penting, seperti mana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terdahulu. Kerana mereka meletakkan politik dan juga kepimpinan ini dalam perkara akidah, tidak seperti Sunni yang meletakkannya dalam perkara fiqh yang berasaskan kepada ijtihad dan juga berasaskan kepada pandangan dan juga realiti semasa. Adapun mereka meletakkan bahawasanya imamah, wilayah, kepimpinan politik dan sebagainya berada dalam perkara akidah. Dan setara dengan kenabian dari segi kesempurnaan diri yang mereka sebut sebagai ihsan. Mereka memiliki mukjizat. Pemimpin mereka itu memiliki mukjizat maksud, yakni terpelihara daripada dosa dan dosa dan sifat lain yang sebenarnya hanya yang layak disandang oleh seorang nabi dan juga Rasul. Namun Syiah Imamiyah dan juga Syiah Ismailiyah meletakkan sifat-sifat itu, yakni sifat maksum, sifat sempurna yang disebut sebagai ihsan kamil dan sebagainya itu kepada imam-imam mereka. Bahkan mereka meyakini bahawa imam-imam Syiah mendapat wahyu seperti nabi dan juga Rasul. Perkara ini ditulis dalam kitab Biharul Anwar, disebut dalam kitab Biharul Anwar yang dikarang oleh ulama Syiah, yang mana mereka kata, yang mana penulis kitab itu kata, innal a'immata alaihimus salam la yatakallamuna illa bil wahyi. Dan kata sesungguhnya para imam la yatakallamuna, tidak berbicara dan juga tidak bercerita, tidak bercakap apa-apa kecuali dengan landasan wahyu. Sedangkan yang diberikan wahyu, in huwa illa wahyu yuha, itu hanyalah para nabi dan juga para rasul. Tapi mereka meletakkan kedudukan imam mereka ataupun pemimpin mereka di kedudukan yang setara dengan kedudukan para nabi. Karena kitab ini begitu jelas menunjukkan bahawa para imam Syiah mendapat wahyu daripada Allah. Bahkan ada mereka, para imam lebih tinggi darjatnya berbanding para nabi. Para imam nak dibandingkan dengan para nabi lebih tinggi. Tapi dengan para rasul, mungkin mereka kata setara atau setara. Perkara ini dinyatakan oleh Ibnu Baqwai dalam kitab beliau Iqtiqadat kepercayaan ataupun keyakinan yang mereka miliki. Ianya kemudian ditegaskan oleh Al-Majlisi dengan mengatakan dia kata Islam annama zakarahu rahimahullahu min fadli nabiyyina wa a'immatina salawatullahu alaihim ala jami'il makhluqat wa kauni a'immatina afdalu min sa'iril anbiya. Dia kata ketahuilah sesungguhnya apa yang disebutkan oleh dia, yakni Ibnu Baqwai tadi. Yang disebutkan oleh Ibnu Baqwai rahimahullah, dia panggil rahimahullah. Sedangkan tak rahimahullah rahimahullah Allah, kerana dia telah tersesat daripada jalan yang sebenar. Tentang kemuliaan Nabi kita dan para imam kita salawatullah alaihi, itu kata mereka, melebihi semua makhluk yang ada. Dan kedudukan para imam kita lebih mulia, lebih afdal ataupun lebih mulia dibandingkan dengan seluruh nabi. Dan hal ini tidak dapat diragukan lagi kebenarannya bagi sesiapa sahaja yang mengetahui berita-berita mengenai para imam.
Itu disebut oleh ulama-ulama mereka. Begitu juga dalam bab yang berkaitan dengan mukjizat ataupun disebut sebagai miracle, yaitu satu keadaan ataupun peristiwa luar biasa yang dialami ataupun dilakukan oleh Nabi ataupun Rasul dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Miracle perkara-perkara yang bersifat mukjizat. Jadi mukjizat ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran agama ataupun dia berfungsi sebagai senjata dalam menghadapi musuh-musuh yang menentang dan tidak mahu menerima ajaran yang dibawa oleh seorang Nabi. Nabi Isa dia ada mukjizat dia, Nabi Musa alaihissalam dia ada mukjizat dia, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita ada mukjizat dia. Dan mukjizat yang teragung adalah Al-Quran. Syiah pula kata Al-Quran tak sempurna. Maka macam mana mereka boleh berpandangan demikian? Mukjizat yang teragung adalah Al-Quran. Kerana Al-Quran dia menjawab persoalan-persoalan semasa yang berlegar dalam tamadun Rum dan juga tamadun Parsi pada ketika itu. Kenapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pelik-pelik macam mukjizat Nabi lain? Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, Nabi Musa boleh belah laut dan sebagainya. Tapi mukjizat Nabi bersifat kitab bacaan yang dibaca. Kerana mukjizat Nabi ini dia akan menyinari keseluruhan alam selepas daripada itu. Yang mukjizat yang ada pada Al-Quran dan mukjizat yang lain selain daripada itu. Okey. Jadi yang menarik perhatian golongan Sunni dalam perkara ini ataupun dalam persoalan ini, dalam kitab-kitab Syiah banyak disebutkan bahawa para imam-imam Syiah ini dibekalkan juga dengan mukjizat seperti mana para nabi dan juga para rasul. Bahkan ulama Syiah memberi perhatian yang besar dalam persoalan mukjizat dengan munculnya berbagai kitab yang membahas dan membicarakan tentang mukjizat para imam, seperti kitab Uyunul Mukjizat karya Husain bin Abdul Wahab. Antara mukjizat imam ataupun pemimpin mereka yang disebutkan dalam kitab ini adalah para imam mampu menghidupkan orang mati, dapat berkomunikasi dengan haiwan dan mengetahui perkara-perkara yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Begitu juga dalam kitab yang Nabi Al-Ma'ajiz yang ditulis oleh Hasyim Al-Bahrani juga ulama Syiah. Bahkan beliau menulis dua kitab tentang perkara ini. Selain itu selain daripada kitab ini ada lagi kitab yang disebut sebagai Madinatul Ma'ajiz. Dalam kedua-dua kitab ini disebutkan bahawa imam mengetahui apa sahaja keadaan dan peristiwa yang terjadi di langit maupun di bumi. Hal ini juga ditegaskan oleh seorang ulama kontemporari, ulama semasa Syiah Imamiyah, yaitu Muhammad Hussein Hashim Al-Ghidha dalam buku beliau Aslul Syiah wa Usulihah yang menyebut tentang imam-imam mereka itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu. Boleh mengawal langit dan juga bumi, boleh berbicara dengan orang mati. Dan kepercayaan Syiah ini terhadap yang rahmati Allah kadang-kadang diimport ke dalam pemikiran ahli sunnah wal jamaah atas nama tasawuf ataupun atas nama tarikat-tarikat yang tertentu. Dan inilah yang berlaku kepada Asy'ari yang telah kita bahas pada pertemuan yang terdahulu, kepada Abu Jahal. Dan inilah juga yang berlaku kepada golongan-golongan tasawuf filosofi yang telah tersesat jauh, yang mana mereka menganggap bahawasanya di dunia ini ada wali-wali yang mentahdir dan juga menjaga alam. Sedangkan yang mentahdir dan juga menjaga alam adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan para malaikat untuk berada di sisi yang tertentu. Maka pemikiran Syiah ini kadang-kadang ada diimport ke dalam pemikiran Sunni atas nama ahli sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya hakikatnya ianya berbeza dengan apa yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah generasi awal. Okey. Perlu disebutkan di sini bahawa Syiah Zaidiyah adalah satu golongan besar dalam Syiah. Dia ada Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah dan juga Syiah Zaidiyah yang kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Syiah Zaidiyah ini dia lebih hampir kepada Sunni dalam bab imamah ataupun dalam bab kepimpinan. Walaupun mereka menetapkan kepimpinan itu juga sebagai tajuk utama, tetapi mereka tidak mengatakan Ali, tidak mengatakan Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Utsman sebagai perampas kuasa dan sebagainya. Cuma mereka kata mungkin Ali lebih afdal daripada mereka itu menjadi khalifah.
Dia berbeza dari beberapa sisi. Jadi Syiah Zaidiyah adalah satu golongan yang juga besar dalam Syiah. Golongan ini berusaha secara maksimal menepis dan menyanggah propaganda Syiah Imamiyah dalam persoalan mukjizat dan juga kenabian. Yang mana menurut Syiah Zaidiyah adalah satu perkara yang mustahil untuk menanalogikan imamah dengan kenabian. Tak boleh nak samakan di antara imamah, yakni kepimpinan imam-imam dengan kenabian para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya adalah kenabian memiliki berbagai penjelasan dan bukti yang menunjukkan kenabian mereka. Maknanya jelas mukjizat itu hadir di depan mata mereka. Jelas mukjizat itu terjadi. Sedangkan imamah ini dia hanya mendakwa tanpa adanya bukti yang cukup, tanpa adanya bukti yang boleh menunjukkan bahawasanya benda itu terjadi kepada mereka. Cuma dia dibongkar kepada pengikut-pengikut mereka. Lalu pengikut-pengikut mereka pun dari satu generasi ke satu generasi ke satu generasi hanya bercerita tentang perkara yang tidak pasti dan juga perkara yang tidak diketahui, bahkan tidak dapat disebutkan dengan jelas secara mutawatir. Benda-benda yang dikatakan berlaku, benda-benda yang dikatakan berlaku itu tuan-tuan dan puan-puan yang berlaku. Jadi Syiah Zaidiyah ini dia sama. Dia kata tak logik untuk samakan di antara kenabian dan juga imamah, kerana kenabian itu memiliki pelbagai penjelasan dan juga bukti yang menunjukkan kenabian mereka. Jadi sikap Syiah Zaidiyah terhadap polemik ini layak untuk diambil kira. Kerana Syiah Zaidiyah menolak secara mentah-mentah pendapat yang mengatakan bahawa seseorang itu dapat mencapai darjat kenabian. Tak mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan sebab itu hadis-hadis palsu yang 10 tahun 20 tahun lalu yang beredar dalam kalangan kita kan siapa-siapa yang bersembahyang tilawah pada malam pertama maka pahala seperti pahala para nabi. Siapa yang bersembahyang tilawah pada malam kedua begini dan juga beginilah. Cukup 30 malam mereka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lihat betul otak dia orang. Lupa nak melihat pada benda macam tu lah. Maknanya dia nak cerita akan menyamai kedudukan dan juga darjat nabi-nabi. Maka kita kata tidak benar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana kedudukan para nabi ini merupakan insan pilihan Tuhan. Kedudukan para rasul ini merupakan kedudukan yang tertinggi dalam kalangan yang tertinggi, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seseorang itu boleh mencapai kedudukan dan pangkat kenabian. Bahkan Imam Ali radhiyallahu taala yang juga disepakati oleh Syiah Zaidiyah sebagai pemimpin yang paling layak dibandingkan dengan khalifah yang lainnya, menurut pandangan mereka tidak sampai kepada darjat kenabian. Maknanya Syiah Zaidiyah ini dia kata Imam Ali itu tidak betul, tapi dia tak menafikan Allah macam mana. Dapat ke Abu Bakar, dapat ke Umar, dapat ke Utsman dulu. Ada kata macam tu. Yang Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah dia kata tak. Mereka itu telah merampas secara halus kuasa daripada Ali. Lalu disebabkan itu munculnya polemik yang mengatakan bahawa kesemua mereka itu murtad selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara-perkara seperti itu asalnya tuan-tuan sedikit, tapi sedikit yang membawa kepada perbezaan yang besar. Kita dalam hidup kita ada dua pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Pilihan yang pertama, dalam kita berinteraksi antara sesama manusia, kita boleh memilih untuk menajamkan perbezaan sehingga tidak ada ruang untuk berbincang. Dan pilihan yang kedua, kita boleh mencari ruang untuk mendamaikan dan dalam masa yang sama mencari titik persamaan yang boleh kita bina bersama-sama. Kenapa saya letak menajamkan perbezaan itu sebagai perkara yang pertama? Sebab itu yang selalu dipilih oleh manusia. Bukan zaman ini sahaja, bukan zaman sebelum ini sahaja, bahkan sejak daripada zaman awal tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah memang macam itu. Ketika mana Qabil dan juga Habil bertelinga antara kedua-duanya kerana merebut, kita kata yang mana lebih cantik pada waktu itu lah. Sepatutnya mereka boleh dia berbincang itu. Tetapi mereka telah menggunakan ruang untuk menajamkan perbezaan sehingga perbezaan itu membawa kepada pembunuhan. Dan itulah jalan syaitan dalam mencacah manusia. Dia tahu manusia ini tidak ada ruang dalam hati mereka yang dinamakan sebagai kesombongan. Dia ada ruang dalam hati mereka yang merasakan mereka ini sentiasa lebih baik daripada orang. Maka ruang itu digunakan oleh syaitan sebaik-baiknya untuk menajamkan perbezaan antara sesama manusia dan seterusnya, menghancurkan hubungan baik antara sesama mereka. Sebab saya sebut menajamkan perbezaan itu sebagai pilihan yang pertama. Sebab jalan manusia berusaha untuk memilih pilihan yang kedua
dalam hidup mereka apabila ada krisis ataupun apabila ada sesuatu isu. Sedangkan kalau kita tengok dalam syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya dalam bab yang berkaitan dengan hukuman qisas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bima'rufin aw ada'un bi ihsan. Allah kata sesiapa yang diberi kemaafan oleh saudaranya dalam bab yang berkaitan dengan pembunuhan kisah dibunuh, hukuman yang seimbang ke atas jenayah yang dilakukan sama ada bunuh ataupun kecelakaan. Okey, andai kata seseorang itu membunuh seseorang, dia ada dua hukuman. Hukuman yang pertama adalah bunuh balas dan hukuman yang kedua adalah dia. Kenapa disyariatkan dia? Kenapa? Sebab Tuhan nak mengajar kepada manusia supaya membuka ruang perbincangan, ruang perundingan dan dalam masa yang sama berusaha untuk memaafkan. Seandainya tak mampu memaafkan, maka boleh untuk memilih supaya dibuka balas. Tetapi andai kata ruang pemaafan, pintu perdamaian dan pintu perundingan itu dapat dibuka dengan baik, maka itu yang lebih didahulukan. Dan sebab itu sebelum faman ufiyalahu min akhihi syai'un, digunakan perkataan saudara kepada orang yang digunakan perkataan saudara, yakni waris masa itu merupakan saudara kepada yang membunuh. Digunakan perkataan saudara itu untuk menunjukkan ruang perdamaian yang sentiasa dilebarkan dan juga ruang perdamaian yang sentiasa diinginkan oleh Al-Quran. Itu dalam bab yang berkaitan dengan bunuh, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Apatah lagi dalam perkara-perkara lain yang hanya bersifat pikisan dan juga bersifat biasa-biasa. Tapi itulah manusia. Sepanjang masa dan juga sepanjang zaman, mereka memilih sesuatu yang melayakkan mereka untuk berada di kedudukan yang lemah dan juga berada di kedudukan yang rendah. Asfalasa. Allah kata Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan baik, tapi manusia yang memilih untuk meletakkan diri mereka di kedudukan yang paling rendah. Okey. Jadi menurut Imam Zaidi, Syekh Zaidi kata ada di paling lain tak dibandingkan dengan khalifah lain, tetapi pandangan mereka tidaklah menyatakan Ali itu sampai kepada tahap kenabian. Okey. Imam Asy'ari, yakni Imam Abu Hasan Asy'ari, imam yang disebut sebagai imam kepada mazhab Asy'ari. Daripada pihak Sunni menilai secara objektif pandangan tentang kelebihan antara Nabi dan juga imam. Beliau berpendapat dalam persoalan ini, Syiah Imamiyah itu terbahagi kepada 3 golongan. Yang pertama sebenarnya berpendapat bahawa Nabi lebih mulia daripada imam dan imam mereka lebih mulia daripada para malaikat. Sebab mereka kata imam mereka maksum. Malaikat itu maksum, tapi malaikat tidak dikurniakan nafsu. Nabi maksum, dikurniakan hati dan juga perasaan, tapi hati dan juga perasaan itu tidak mendorong pada Nabi ke arah kejahatan. Malaikat maksum, tapi malaikat tidak dikurniakan hati dan juga perasaan seperti mana makhluk. Sebab kita kata imam itu lebih tinggi daripada malaikat. Sebab imam dikurniakan hati dan juga perasaan, hati mampu untuk mengawal hati dan juga perasaan mereka. Okey, itu pandangan yang pertama. Ada yang berpendapat bahawa imam lebih mulia jika dibandingkan dengan Nabi dan juga malaikat. Confirm sesat dan jatuh terkeluar daripada Islam. Manakala kelompok yang ketiga mengatakan bahawa malaikat dan Nabi lebih mulia daripada para imam. Itu dikedudukan yang didikam dalam pandangan Syiah tentang kemuliaan para imam dibandingkan dengan para Nabi dan juga malaikat. Sebenarnya di samping ketiga-tiga pandangan ini, terdapat satu lagi pandangan lain yang dikemukakan oleh Syekh Al-Mufi, yaitu salah seorang ulama Syiah, bahawa imam lebih mulia berbanding dengan Nabi, kecuali para Nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi, yang disebut sebagai bimbing. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Dia kata imam pun boleh naik darjat yang paling tinggi, kecuali mereka tak boleh mengatasi golongan ulul azmi dalam kalangan para Nabi. Itu yang disebutkan oleh salah seorang ulama Syiah yang dinamakan sebagai Syekh Al-Mufi. Sedangkan bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita sentiasa mengatakan kedudukan para Nabi itu merupakan kedudukan yang tinggi dan juga kedudukan yang
teratas dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun para imam atau adapun para pemimpin, adapun para ulama ataupun alim, mereka tetap terdedah kepada dosa dan juga kesalahan, yang mana kedudukan mereka boleh berubah, kedudukan iman mereka boleh naik dan juga boleh turun, tidak seperti imam para nabi yang sentiasa meningkat dari semasa ke semasa. Pemimpin Syiah. Imam mereka ni dia ada imam 12, pemimpin yang 12 daripada keturunan Ahlul Bait, keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Mereka menganggap disebabkan oleh keturunan yang mulia daripada segi yang mulia, maka kemuliaan itu berterusan sehingga akhir. Sedangkan penilaian mulia atau tidak mulia ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita pergi kepada itu, kita kena semula kita memuliakan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang kata boleh merendahkan keluarga Nabi, pula kata kita memuliakan, kita mengangkat mereka sesuai dengan kedudukan mereka sebagai ahli keluarga Nabi. Tapi akhirnya kita sebut kemuliaan yang terakhir adalah apabila mereka mengikuti ajaran Nabi, ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangkat, kedudukan ahli keluarga, keturunan itu satu perkara, tapi keadaan yang lain mengajar kepada kita bahawasanya amalan iman, amal soleh itu yang akan melayani seseorang itu untuk memasuki ruang untuk menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai imam tadi tu. Imam Syiah ataupun pemimpin mereka. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak meletakkan pemimpin di kedudukan yang tinggi sebagai kedudukan Nabi. Kita beriktiraf kelayakan para imam. Kita kata Imam Syafi'i adalah imam kita, Imam Malik adalah imam kita, Imam Abu Hanifah adalah imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam kita, ulama-ulama sepanjang masa dan juga sepanjang zaman adalah imam kita. Tetapi dalam masa yang sama kita tak meletakkan kedudukan mereka itu sebagaimana Syiah meletakkan kedudukan para imam mereka. Okey, itu bab yang berkaitan dengan keimanan kepada para nabi dan juga para rasul. Seterusnya, iman kepada hari akhirat. Perbezaan antara kita dan juga mereka. Kepercayaan kepada hari kiamat dan juga alam akhirat, yaitu menerima hakikat bahawa alam ini akan musnah suatu hari. Itu yang perlu kita tahu. Pada masa itu semua manusia yang mati akan dibangkitkan kembali bagi dipertanggungjawabkan amalan-amalan mereka yang mereka lakukan ketika mana mereka hidup di dunia. Kita kena meyakini perkara ini. Kristianiti, Yahudi ataupun Jews juga meyakini perkara itu. Sebab itu mereka ditagih kemudian dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan itu dengan balasan yang seadil-adilnya. Oleh itu kiamat dalam agama Islam dinamakan dengan berbagai nama. Yang pertama disebut sebagai hari kiamat, disebut sebagai hari kebangkitan, hari pembalasan, hari pengadilan dan juga hari penghitungan. Disebut juga dengan nama Al-Qari'ah dan sebagainya. Kepercayaan kepada hari kiamat ini bukan sahaja ada dalam agama Islam, tetapi juga ada dalam agama lain seperti agama Kristian dan juga Yahudi yang disebut sebagai Al-Adyan As-Samawiyah, yakni agama-agama langit yang asalnya mempunyai kitab dan juga mempunyai wahyu, yang disebut sebagai Al-Adyan As-Samawi, agama-agama samawi, atau disebut sebagai dalam bahasa Inggeris pada hari ini disebut sebagai Semitics, agama-agama Semitik, agama-agama yang disebut sebagai agama yang berasal daripada langit. Di Eropah diwujudkan satu undang-undang anti-Semitik. Diwujudkan satu undang-undang anti-Semitik. Dalam masa yang sama mereka lupa, mereka juga menindas orang lain, terutamanya di bumi Palestin dan sebagainya. Dan itulah Yahudi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia sentiasa ingat kekejaman orang kepada dia, tapi dia sentiasa lupa kekejaman dia kepada orang lain. Itu masalah dia. Dan masalah itu berlanjutkan sehingga ke hari ini dalam perhubungan antara mereka dengan masyarakat dunia ataupun dengan masyarakat manusia. Okey, bahkan dia kata kepercayaan kewujudan hari kiamat juga ditemukan dalam agama ataupun kepercayaan kuno seperti Parsi, kepercayaan Mesir kuno, kepercayaan orang-orang Yunani dan lain-lainnya yang mempercayai adanya hari kiamat. Perbezaan mereka terletak pada cara menilai kebangkitan manusia itu. Adakah dengan roh dan juga jasad,
ataupun dengan rohnya sahaja tanpa jasad. Maka di situ ada perbedaan dalam kalangan penganut agama. Jadi perkara yang berkait dengan hari kiamat ini adalah kepercayaan umum yang diyakini oleh setiap manusia. Sehingga pada zaman moden ini para penerbit filem berlomba-lomba untuk membuat filem tentang hari kiamat, seperti filem End of Days, Stigmata Halloween, ada yang terbaru 2012, filem yang terbaru, dan juga filem-filem yang lain yang menggambarkan tentang kewujudannya. Kita menghargai nilai filem-filem itu berkenaan dengan kepercayaan mereka tentang akan terjadinya hari kiamat. Maknanya mereka percaya hari kiamat itu akan wujudnya. Cumanya dalam filem itu yang perlu kita awasi dan juga kita waspadai ialah elemen-elemen kepercayaan yang mereka masukkan, yang mana elemen-elemen itu perlu dijelaskan dengan jelas supaya dia tidak mempengaruhi terutamanya generasi muda yang ada pada hari ini. Kerana antara tujuan utama pewujudan filem-filem barat kepada perempuan yang berhormat Allah adalah untuk menyebarkan propaganda ataupun kepercayaan mereka yang mereka masukkan ke dalam filem-filem tersebut. Dulu saya belajar perbandingan agama, sedikitnya dulu belajar perbandingan agama, dan dalam subjek perbandingan agama itu antara benda yang kami kena buat, kami kena tengok movie. Kalau tengok movie yang jadi syok-syok ni okey lah, dia kena kenal. Kalau tengok movie yang jadi movie macam ni lah, tengok boring. Tapi dalam keadaan tengok tu bukan tengok saya saja, kena tengok elemen-elemen ataupun unsur-unsur agama yang dimasukkan ke dalam filem tersebut, kemudian cerakinkan, kemudian buat perbandingan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam agama Islam. Kita tengoklah filem Terminator dan sebagainya, kita tengok juga lah Terminator yang dia dah start perang tuan-tuan. Jadi dia dah hancur. Apa nama tajuk saya lupa dah. Tengoklah. Dan dia ada bawa-bawa dalam filem itu yang menunjukkan adanya unsur-unsur kepercayaan orang Kristian dan sebagainya. Maka di sinilah fungsi kita belajar perbandingan agama untuk menerangkan mana kepercayaan yang benar, mana kepercayaan yang dilandaskan kepada agama itu, yang dilandaskan kepada agama ini, dan buat perbandingan dengan kepercayaan yang diyakini oleh agama Islam berdasarkan kepada pandangan ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan kepada pandangan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jadi kita menghargai filem-filem. Adapun penentuan waktu dan kandungannya tentu tidak boleh kita yakini, kerana perkara itu adalah rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menghancurkan Adam itu tidak dapat digambarkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka benda itu kita tak boleh nak jadikan sebagai sebuah keyakinan, dan kita tak boleh nak jadikan ia sebagai sebuah kepercayaan. Seperti dalam filem 2012, dia kata ramalan kiamat berlaku dibuat berdasarkan kepada kalender suku Maya yang berdomisili di Republik Guatemala. Yang menetap di Republik Guatemala mereka ini. Maknanya dia buat berdasarkan kepada kalender orang. Sunnah ataupun Syiah bersepakat tentang hari kiamat. Namun ada beberapa perkara yang tidak dapat diterima oleh pihak Sunni, seperti bab yang berkaitan dengan perkara hisab, yakni perhitungan dan juga pembalasan amal. Dia sepakat pada satu kepercayaan mengatakan wujudnya hari kiamat sama macam agama lain, tetapi dia tidak bersepakat pada perkara-perkara yang bersifat pengisian dalam benda. Okey, kalau dengan agama lain itu kita boleh lah tuan-tuan. Kita tahu memang confirm kata ada perbezaan, kerana perbezaan itu dan juga perbezaan ini. Tapi Syiah ni dia punya advance perbezaan dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perbezaan yang merujuk kepada perbezaan yang dasar juga, walaupun asalnya daripada sumber yang sama ataupun kitab yang sama. Kalau perbezaan dasar itu berlaku ataupun perbezaan perkara usul itu berlaku dengan agama-agama lain, kita fahamlah sebab kedua-duanya daripada sumber yang berbeza, daripada kitab yang berbeza, daripada kepercayaan yang berbeza. Syiah ni jadi masalahnya walaupun daripada sumber yang sama, kitab yang sama, tapi kepercayaan itu juga bersifat, perbezaan itu juga bersifat mendasar, bersifat perkara usul. Antaranya tentang perkara hisab yang bakal berlaku di hari kiamat. Syiah dengan ideologi mereka mengatakan para imam ini yang akan menghisap amalan seseorang di hari kiamat. Para imam mereka yang akan menghisap amalan
ini seperti mana yang disebutkan dalam kitab Usul Al-Kafi yang dikarang oleh Al-Qulaini, yang mana disebut al-akhiratu lil imami yadhamuha haythu yasha wa yadfa'uha ila man yasha jaizun lahu dzalika. Dia kata wa yadfa'uha ila man yasha jaizun lahu dzalika. Dia kata perkara akhirat ini berada di tangan para imam yang akan mengurus segala-galanya di hari akhirat sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, dan kesemuanya itu kata mereka di atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berbuat. Oh, itu yang lain. Lebih banyak lagi kita dah belajar asas.